saya sendiri tengok untuk memastikan keadaan pada malam tu. Kalau saya nampak ada angin, sudah tentu saya akan jelaskan kepada Jadi di bawah ini adalah software yang saya gunakan. Okey. Nampak tak? Okey, ni. Nampak tak? Ni. Ini adalah durasi. Ini minit yang ke-41. 41 ke atas. Jadi saya ada letak footage video yang saya bercakap ni, dan di bawah ini adalah sound. Jadi ini adalah sound background music, dan ini adalah rakaman yang saya sedang bercakap. Dan bila saya scroll bila saya scroll ke arah ke bahagian belakang, semuanya tersusun dengan elok. Semuanya tersusun dengan elok. Ini sudah minit yang ke-47 minit. Semuanya ada di dalam simpanan, sehinggalah yang lagu terakhir ni, lagu Ivarali, lagu track Mark OH berserta dengan gambar-gambar yang OH sertakan. Jadi yang dikatakan yang OH ada masalah adalah minit yang ke-40. Minit yang ke-40. Cuba tengok, ini sekarang ni minit yang ke-40. Minit yang ke-40 semuanya ada. Kalau tak silap ini okey, ini adalah momen dia. Saya rasa nampak kot semua. Sekejap. Ini momen yang hamba tengok di bahagian luar. Mula daripada sini ada masalah. Hilang gambar. Sedangkan ini kita boleh tengok ada gambar ni. Ini ada gambar hamba. Hamba sedang bercakap. Ada suara dia, boleh nampak. Ni boleh nampak suara dia ni tinggi dah. Saya buat. Dan di bawah ni adalah background music. Jadi bagaimana benda ni tak ada? Jadi masa tu saya tak ada rakaman, saya cuma ambil gambar saja. Tapi selepas saya mengusik ataupun mengusik ataupun mengusik ataupun Jadi masa kita duduk di ruangan dapur ni, masa tu ialah kita tengah bosan. Jadi saya pun nak nyucuh lah, untuk relax lah orang kata. Dodang lagi kita nak nyucuh, secara tiba-tiba kita dikejutkan dengan pintu bilik air ni terbuka dengan sendiri.
Masa tu saya tengok Mak Yu tengok saya, dan kita saling berpandangan lah antara satu sama lain. Jadi masa tu kita dah diuji pada bahagian atas, dan pada ketika kita di bawah ni kita rasa benda tu macam biasa dah. Panik, debol tu debol lah juga, tapi kita buat tak tahu gitu je lah. Maknanya kita tengok je lah. Maknanya kalau kasar sangat kita tubik lah. Tapi disebabkan dia buka, lepas tu dia tutup je lah. Jadi kita pun ambil masa, tak apalah, kita duduk je lah dulu. Sebab kita tengok kru-kru semua relax, steady je. Jadi kita pun steady lah. Dan untuk saya ulaskan kejadian yang pertama ni, kita boleh tengok di bahagian tingkap yang berhampiran dengan saya ni, kita boleh tengok ada pokok yang bergoyang. Bergoyang dia tu bukan angin yang tiup, tetapi seakan pokok tu digoncang dengan kuat. Ramai yang orang kata kejadian pintu terbuka dan tertutup dengan sendiri ni adalah disebabkan angin. Okey, bila kita tengok scene yang pertama, selepas kita tengok pula ada pokok yang bergerak, kita boleh kata okey, itu disebabkan angin. Jadi untuk kejadian yang selepas pada tu, kita boleh tengok di mana saya sendiri cuba melihat ke arah tingkap yang terbuka tu untuk memastikan sama ada angin yang kuat ke tak di bahagian luar. Dan 100% saya terjamin dan saya melihat dengan mata saya sendiri, keadaan luar pada malam tu cukup tenang dan memang langsung tak ada angin. Keadaan luar pada malam tu cukup tenang dan memang langsung tak ada angin. Angin slow-slow pun tak ada. Apatah lagi kalau angin kuat. Saya sendiri tengok untuk memastikan keadaan pada malam tu. Kalau saya nampak ada angin, sudah tentu saya akan jelaskan kepada penonton di mana pintu tu terbuka disebabkan angin. Tapi pada malam tu bila saya tengok, memang langsung tak ada angin. Selepas tu kita berbalik pada posisi asal. Kita masa tu mungkin kita anggap tak apalah, sekali je lah pintu ni buka. Tapi tak lama lepas pada tu, pintu tu sering terbuka dan tertutup dengan sendirinya, berulang-ulang kali. Tapi disebabkan kita ada satu kekuatan pada masa tu, kita beranggapan okey, mungkin dalam rumah ni ada penghuni dia, dan itu mungkin adalah satu peringatan dan petanda di mana dalam rumah ni ada
kehidupan yang memang kita tak nampak. Sebenarnya benda gini memang di antara perkara yang sangat menyeramkan lah bagi saya, sebab benda tu kita tak nampak tapi benda tu gerak. Kalau kita nampak, kita tahu oh dia ada kat tu. Tapi benda ni kita tak nampak tapi dia buat gerak. Tu memang orang kata bukan level-level barang jugalah. Dan pada masa ni juga saya nak jelaskan, kalaulah betul ada angin di bahagian ruangan dapur ni, kita cuba lihat balik pada plastik yang tergantung tu, kita boleh tengok dia tak gerak langsung. Bermakna dalam ruangan dapur ni memang tak ada angin. Plastik di antara barang yang mudah ditiup angin. Walaupun slow dia akan gerak juga gana-gana pun. Tapi dalam video ni kita boleh tengok plastik tu langsung tak bergerak. Jadi saya rasa mungkin ada supporter yang tak perasan apa yang berlaku ketika pintu tu terbuka dan tertutup dengan sendiri. Jadi supporter perasan tak pintu di sebelah kiri tu langsung tak terbuka dan bergerak. Jadi kenapa pintu di sebelah kanan ni dia bergerak? Sedangkan semasa kita membuat tinjauan pada sebelah petang, pintu di sebelah kiri tu saya boleh kata di antara pintu yang paling senang dibuka. Maknanya kita tolak gitu je, pintu tu boleh terbuka. Berbeza dengan pintu yang di sebelah kanan ni, masa tinjauan masa kita tolak, kita memerlukan sedikit kekuatan untuk tolak pintu tu. Macam saya kabur tadi tu lah, macam ada barang di belakang pintu ni. Tapi bagaimana mungkin pada malam tu pintu tu boleh terbuka dan tertutup dengan sendiri? Itu yang orang kata saya heran tu. Jadi bila saya kita dah sampai limit untuk membuat rakaman stay down di bahagian dapur ni. Okey, sekarang ni kita dah rasanya sampai dah limit kita untuk step down di bahagian dapur ni. Dan apa yang kru kita alami, bermakna biarlah, dan kita mengerti bahawa kita kena jaga adab bila berada di tempat orang. Saya mengarahkan kru untuk membuat persiapan untuk kita keluar daripada rumah ni, sebab saya rasa cukuplah apa yang kita rasa suasana dalam rumah ni. Dan memang daripada sebab kita bimbang, maknanya kalaulah terlalu lama kita duduk dalam rumah ni, mungkin ada sesuatu perkara yang terjadi yang di luar jangkaan kita lah. Jadi saya putuskan untuk mengakhiri sesi rakaman pada malam tu. Jadi lepas pada saya keluar pada rumah ni, seakan saya rasa sangat bebas, macam kita baru keluar daripada gua. Rasa lega yang sangat-sangat lega lah pada malam tu. Dan menurut cerita daripada Mak Yu, di antara orang yang terakhir di bahagian belakang, ketika dia nak tutup pintu dapur ni, dia kata, dia cerita kat hamba seakan ada tangan yang menghalang untuk dia tutup pintu ni. Masa tu dia memang takut gila lah, sebab masa tu dia hanya seorang diri untuk menutup pintu tu. Jadi mungkin masa tu dia baca doa dan dia kuatkan diri dia, jadi dia terus tutup
pintu tu dengan sangat kuat lah, dan dia tu pergi ke arah kru-kru yang lain. Masa tu dia memang dok cerita lagi. Jadi lepas pada kita keluar, maknanya saya sempat mengambil gambar di bahagian depan rumah dia ni. Seperti yang kita tahu, di dalam gambar ni ada beberapa seakan ada kelibat, tetapi saya dok highlightkan perkara tu sebab saya takut orang yang berada berhampiran dengan rumah ni rasa kurang selesa dengan apa yang kita nampak dalam gambar ni lah. Saya nak jelaskan di sini kepada penonton semua, apa yang berlaku pada malam tu adalah perkara yang sangat menyeramkan bagi saya dan kru-kru yang lain, di mana aktiviti eksplorasi kita sudah banyak dijalankan, tetapi pengalaman di rumah sewa arwah Mona Effendi ni di antara tempat yang kami tak kanggi lagi lah. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk membuat sedikit penjelasan lah ketika kita berada di rumah sewa arwah Mona Effendi ni, di mana gangguan-gangguan yang kita terima tu bukanlah berasal daripada arwah Mona Effendi. Saya menganggap perkara yang mengganggu kita pada malam tu adalah penghuni yang berada di sekitar tu. Memandangkan rumah ni memang sudah lama ditinggalkan, energi yang dok berapa comel lah orang kata. Dan selepas pada kita balik daripada rumah arwah Mona Effendi ni, masa tu juga kita tahu di bahagian belakang dapur ni ada satu telaga. Saya rasa berakhirlah pengalaman